see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm undressed as a butterfly, a static state. Gravity allowed to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar radar di luar sana. Radar bekas kadar, Radio biasa. Radio biasa. Harap anda semua tengah gembira dan selesa di samping keluarga, rakan-rakan, siapa lagi? Kucing dengan kerja masing-masing kan, dengan apa, buku-buku, belajar ke apa, anything homework. kan. Gembira dengan semua benda lah. Dengan makan ke, dengan makanan. Jadi sihat ke semua? InsyaAllah sihat walafiat semua lah kan. InsyaAllah kami berharap di sini, harapkan para pendengar sekalian semua sihat dalam keadaan yang sihat walaupun sejuk kan sekarang ni. Ya. Macam biasa kan, musim sejuk. Hujan sejuk. Tadi kami pun kat luar hujan batu kan. Hei. Ais jatuh atas kepala gedak kan. Tak ada lah besar sangat. Sejuk pun benar kat sini. Sejuk kan. Jangan lupa keluar sorti couvert yang biasa. Pakailah tertebal sikit. Pakailah put, apa ni, jaket semualah lengkap dengan sharp ke semualah. Kasut benar. bersama kan. Okey, Okey. baiklah. Silakan. Apa tema kita pada minggu ini? DJ Azizi. Kalau tengok kat poster ni pun dah ada dia punya ID di situ. Setiap minggu sama. Memang semua nampak kan, ada peta kan. Peta belakang tu ada apa ni, ada Sumatera, ada Malaysia, ada banyak lah sebenarnya belakang tu. Ada tulisan Nusantara. Apa tajuk penuhnya, boleh sebut sikit? Merungkai sejarah Nusantara. Bukan kita dah belajar benda tu kat sekolah dulu. Kita belajar, mungkin benda yang kita belajar kita lupa ke apa kan. Kita rapel balik kita ingatkan balik. Dan ada benda yang kita tak tahu pasal Nusantara kita ni. Misteri. Misteri. Tak tahu, kita dengar kan. Dengan sepanjang radar ni kami akan kongsikan semua benda pasal Nusantara ni kan. Dan isu-isu lagi, bukan isu lah, benda yang kami akan ceritakan lah pasal Nusantara. Betul ada isu-isu macam biasa lah, betul ada trivia, berita radar. Kita akan melihat sejarah Nusantara dari kacamata Islam tu sendiri. Betul tu, guru kajian Islam di Nusantara. Okey, jadi kita akan mulakan. Kami akan bagi sedikit rapel ataupun imbas kembali sejak sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tapi yang ni di kacamata apa? Kacamata buku sejarah kita tingkatan 4 dulu. Sejarah apa? Ada kacamata para pengarang buku sejarah kan. Sejarawan Malaysia. Sejarawan Malaysia lah kan. Jadi dia mengatakan bahawa kedatangan Islam di Asia Tenggara itu melalui yang pertamanya daripada pedagang Arab. Kenapa pedagang Arab? Dia mengatakan bahawa pedagang Arab menguasai perdagangan dari Mesir hingga ke China. Kira itu laluan sutera kan? Apa tak lupa ada kan? Sutera ke rempah ke tak ingat lah. Macam banyak ada nama dia sebabkan perdagangan kan. Ya. And then dia mengatakan bahawa dia perjalanan ke China tu, waktu dia perdagangan depa daripada Mesir tu nak ke China tu, mereka singgah di Asia Tenggara. Dan kat Asia Tenggara tu ada apa? Ada Indonesia, Tanah Melayu. Nama sebelum Malaysia, Malaysia dan Malaya. Jadi apa bukti? Apa bukti waktu tu pedagang Arab datang?
adanya persamaan bahan kesusasteraan di Semenanjung Arab dan juga di Asia Tenggara. Terlalu banyak lah. Kira apa Ya. contohnya, kira syair, puisi, sajak banyak kita dapat jumpa di sini. Benar. Lepas tu kita tengok ada perkampungan Arab di Indonesia pada tahun 650 Masihi. 650 Masihi. Dan kita juga boleh tengok ada juga waktu tu karya tempatan waktu dulu-dulu tu ataupun sekarang ni pun kita boleh tengok cerita kisah tentang pengislaman raja di Asia Tenggara oleh syekh-syekh Arab. Ingat lagi tak ada hikayat apa ni? Bukan hikayat Merong Mawangsa bukan? Bukan. Raja Hikayat kecil, apa raja ni? besar tu. Hikayat ada, hikayat Ada raja dia kecil. macam wangsa-wangsa ke tapi lupa apa penuh dia. Berwangsa juga. Ada lah sesa dia tapi Asalnya ada- exactly the name tak tahulah. Yang Lupa lah asalnya ada sebenarnya. yang raja kecil, raja besar. Yang ada satu syekh Arab tu yang dia dah sampai ke pantai tu, dia terus buat semayang kat tepi pantai tu kan. Semua orang macam kenapa kan. Betul tu, ada yang mimpi lah, banyak hikayat sebenarnya pasal benda yang pengislaman yang Jadi Okey. apa yang Beritahu sikit seterusnya. seterusnya. Apa Terusnya tersebar melalui China. Melalui negara China lah, pedagang China. Islam tersebar melalui pedagang Cina sendiri. Orang Cina sendiri kan. Boleh cerita sikit. Bukan orang Arab, orang Cina. Sebanyak dia punya, ada yang dia kata orang Arab, ada yang orang Cina. Kalau yang ke China ni kan, dekat ni negara China dan India terlebih dahulu kan dapat Islam. Dapat Islam melalui pedagang Arab. Benar lah kan. Orang Kalau Arab dia turun tu jumpa India dengan Cina dulu lah kan. Sebab tu dia sampai dulu. India dulu lah, India dulu. India dan China lah belah atas tu. China atas kan. Kat China tu pun ada satu tempat nama Guangzhou. Atau Guangzhou bahasa sini kan. Lepas tu dengan Kuantong lah, Kantong lah. Kanton. Kanton lah, Kanton. Kantong lah. Kelantan. So di situ lah di mananya pedagang Arab ataupun orang Arab yang datang untuk apa ni, berdakwah lah. Mengislamkan komuniti di sana lah. Kayaknya komuniti India dan India dengan China dapat dulu keislaman. Saya Tahulah dulu- orang China tu kan datang ke negara kita, kita Nusantara lah untuk menyebarkan ajaran Islam. Apa bukti-bukti yang bahawasanya Islam kat Asia Tenggara tu tersebar melalui Ya. pedagang-pedagang Cina. Macam apa kita belajar dulu ingat ada apa ni? Tembikar. Banyak lah benda-benda yang dagangan yang kita jumpa. Macam benda dia punya apa ni, dia punya pertemuan sama lah macam yang Arab tadi lah. Macam ada penemuan hasil dagangan lah. Tembikar apa ni, batu bersurat pun ada. Batu bersurat hubungan perdagangan Cina dengan Terengganu. Batu bersurat. Kita pernah belajar batu bersurat yang besar tu apa kan. Yang batu kan. Lepas tu persamaan unsur seni, binaan masjid di Nusantara dengan China. Kau tahu kan kalau kat Melaka, Ya, Masjid Melaka tu kan. masjid nama Masjid Tengkolok. 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 Saya selalu Tengkolok, pergi lah sebenarnya masjid tu macam sebab dekat Muar dengan Melaka tu kan. So memang nampak ah dari jauh tu memang nampak macam Cina punya style lah di situ. Tokong. Macam tokong macam ada tertanduk sikit kan. So kira masjid bertanduk kira bukan bertanduk, kira bertokong. Maksudnya di situ ialah adalah apa ni, asimilasi unsur seni situ, unsur seni Cina di situ. Itu maksudnya. Itu satu contohnya. Jadi Apa lagi macam antara tadi dah kat Arab, Cina. Tak sebut lagi satu India lah. India kan. Semua kaum tersebut Tadi kita dah cakap kan, negara China dan India terlebih dahulu dapat Islam daripada pedagang Arab. Jadi pedagang-pedagang daripada India ni pun mereka pun tak mengambil kesempatan untuk menyebarkan Islam lah melalui perdagangan. Yang kita tahu perdagangan India dan Asia Tenggara ni dah lama dah wujud. Lama dah. Rempah ratus, rempah ribu. Tengok ni kalau batu bersurat ni pun dia punya tarikh batu bersurat tu kan. Tak silap saya 570 Masihi. Memang dah lama benda ni Betul-betul. Ada lah dia punya. Kalau baca buku sejarah tu ada sebenarnya. Macam benda tu pun kalau tengok batu surat tu ada. Boleh research kat Google lah, tanya cek Google, dia akan jawab semua. Ada juga antara contoh bukti. Dia ada batu nisan yang ditemui kat Nusantara. Ada ciri buatan India. Waktu tu made in India lah.
Tak ada lagi made in China. Made in China tak ada lagi. Tak ada lagi trend. Tak ada lagi semua benda made in China semua. Sekarang semua lah. Tapi original. Benda tu dia assembly lah, assembly kat China. Tapi dia punya idea original pun memang daripada barat ke mana. Cuma dia orang assembly lah kat China. Kita dah luar topik lah, tapi tak apalah kita. Dan juga ada unsur persamaan budaya India dan Asia Tenggara. Tapi kita tahu ni bukan apa, persamaan budaya India dan Asia Tenggara ni bukan hanya daripada pedagang Islam daripada India lah kan. Sebab ada Hindu Buddha dulu. Yang tu banyaklah budaya dia yang orang-orang Melayu banyak ambil kan. Contohnya bersanding dan sebagainya. Betul tu. Kalau perkataan pun kan, kalau macam sembahyang tu okey lah. Sembahyang lah macam sembahyang. Yang tu sebenarnya orang kata tu nenek moyang. Macam ada pengaruhi Buddha tu di situ. So macam perkataan pun kita pun banyak masih pada China dan India. Dan bahasa Sanskrit pun sama. Betul tak? Yang bahasa Sanskrit tu kita belajar dulu lah apa banyak benda tu kan. Saya pun daripada dulu lagi selalu tertanya macam mana pedagang Arab tu bila dia datang ke negara-negara seperti India dan China, dia menyebarkan Islam kat penduduk tempatan. Macam mana bahasa yang dia berguna tu? Kalau nak guna gesture pun, macam mana dia nak explain tentang kewujudan Allah, tentang keindahan Islam dan sebagainya. Saya tak nampak macam mana. Macam jadi agak istimewa. Tapi one thing yang kita tahu pasal kita punya agama ni, agama kita kalau kita betul-betul kita memperhatikan agama kita, kita dapat menzahirkan dari segi perbuatan akhlak kita lah. Dari segi qudwah. Kalau bahasa Arab qudwah. Macam nasihat ataupun contoh yang baik kan. So mungkin orang-orang yang kat komuniti Cina dan India tu dia nampak akhlak pedagang ni sangat baik, lembut tu semua kan. Dia tarik untuk belajar. Tapi itu pasal macam mana dia explain tu, macam dia menyebarkan tu. Masih lagi misteri kan. Misteri. Kita yang tak tahu kan, padahal orang lain dah tahu kan. Tapi tak dulu pun macam kalau yang kita move to yang Malaya ni kan. Kan kita tahu bahawa bahasa Melayu dulu lingua franca. Dia lingua franca. Macam mana boleh lingua franca macam tak tahu. Macam kiranya mungkin bahasa lebih kurang sama tak? Macam dia orang belajar ke tak tahu macam mana. Dia ada kelas. Kalau tak salah saya, apa yang saya dengar dan apa yang saya tahu, sebenarnya lingua franca tu, bahasa Melayu dijadikan lingua franca tu oleh pedagang Arab sendiri. Sebab kita tahu pun bahasa Melayu yang betul-betul asli pun asli jenis perkataan Melayu yang betul-betul Melayu ya. Batu, api, adalah sikit lah dia punya bahasa lah, tak banyak kan. Bahasa Melayu banyak guna contohnya perkataan sabar. Sabar tu datang dari bahasa Arab sendiri. Sebab dia kata dulu orang Melayu ni tak reti sabar, tahu amok kan. Amok. Jadi dia masukkan sabar, dia masukkan ikhlas, masukkan semua. Jadi bahasa Arab lah yang banyak mengisi lubang-lubang di dalam bahasa. Kita macam banyak perkataan berkaitan dengan akhlak. Macam akhlak, mungkin akhlak pedagang Arab tu yang menunjukkan bahawa akhlak ni sangat baik dan membolehkan banyak perkataan bahasa Melayu yang berkaitan dengan Arab berkaitan dengan akhlak lah. So kita tengok situ lah, tengok dia punya gambar raja relationship dia kan. Kita nampak bahawa tu perkataan tu banyak berkaitan dengan akhlak lah. Dia cuma kata bahasa Melayu ni dulu sangat kaya, rich orang panggil. Tapi kaya dengan apa? Kaya dengan macam contoh nama-nama binatang ni, setiap satu binatang ni ada nama dia sendiri. Setiap nama satu-satu pokok ada nama sendiri. Betul. Tepat sekali. Okey, jadi apa yang kami dah resume tadi adalah apa yang kita belajar sebelum ni. Tetapi Rada akan ceritakan versi yang jarang diketahui ramai. Ya, itulah misteri kami. Misteri yang kami rungkaikan sesuai dengan tema kita merungkai. Merungkai benda-benda tak tahulah. Kita tengok lebih mendalam apa itu daripada perspektif yang lagi jauh sikit, agak lebih terbuka. Itu contoh kata sejarah Islam daripada perspektif
buku sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu dalam sebagai kotak. Kita keluar daripada kotak. Yes, Kita out tengok of the lebih box. luar, Yeah, lebih yeah. jauh. Kritikal thinking sikit kan. Dan kita akan tengoklah apa pula yang terjadi selepas tu. Selepas daripada penyebaran Islam tu. Dan apa pula jadi waktu kedatangan penjajah yang datang menjajah tanah Melayu dan sebagainya. Jadi kita akan mula merungkai semua itu selepas kita mendengar sebuah lagu sebagai hawa telinga Hawa perkataan yang saya suka haluan telinga DJ tu tak habis. Lagu apa ya? Kita akan dengarkan satu lagu berserta dengan dedikasi. Biasa kita dah buka dedikasi kan. Every time berada kami menyediakan peluang untuk anda mendedikasikan lagu dedikasi kepada siapa yang anda ingin dedikasikan, sama ada kat orang tu kat Malaysia ke kat France ke, kalau kat anda daripada Czech ke, anda daripada Mesir, anda daripada Moskow, anda daripada mana-mana, nak tujukan kepada siapa-siapa daripada hujung dunia ke, sebelah anda ke, sebelah bilik ke, kepada orang yang anda tak kenal kan, nak hantar kat Nicolas Sarkozy pun boleh. Boleh. Boleh Ini lagu kita akan dengarkan daripada seorang yang berasal tak belajar di Hardev Kralova. Saya pun tak tahu saya sebut kat Czech Republic. Boleh ke? Kena sebut sekali ke? Sebut sekali lagi nama. Saya pun tak tahu rasanya Hardev Kralova. Kralova tak tahu, daripada Czech Republic. Hardev Kralov. Namanya ialah nama saudari Nur Adani Akmal binti Abdullah. Dan ditujukan ke buat Afif Nuha Juwahir. Apa ucapan Nur Adani, saudari Nur Adani kepada kepada Afif? Kepada Afif, selamat menduduki peperiksaan. Okey, dengan lagunya ialah itu Zikir Terapi. Sallallahu daripada Imam Muda Najdi. Jadi kami pun mengucapkan selamat menduduki peperiksaan lah kepada Afif Nuha Juwahir ni. Okey. Rada bukan sekadar Rada biasa kita dengarkan Zikir Terapi. Sallallahu. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا العلم الطيب الأغداني
Okey, itu tadi daripada Imam Muda Najdi. Yes. Imam Najdi bertajuk lagu Zikir Terapi lah. Okey. Kita kembali dengan kita punya Nusantara kita kan. Kita cerita Nusantara kita. Apa kita mulakan? Jadi kita akan cerita sedikit tentang bumi Nusantara pada waktu sebelum kedatangan Islam. Tadi kita cerita tentang macam mana Islam datang kepada Nusantara itu sendiri kan. Sekarang kita cerita sikit waktu sebelum kedatangan Islam, macam mana keadaan bumi Nusantara itu. Apa yang kita tahu, tengok daripada buku sejarah apa kita dah belajar dulu, bahawa penduduk bumi Nusantara menganut animisme, iaitu agama yang menyembah objek hidup. Daripada asal macam ada roh kat dalam tu dan sebagainya kan. Kita pokok ataupun haiwan lah. Depa sembah pokok, sembah haiwan. So depa bina tugu ataupun patung bagi haiwan yang dirasakan Tuhan bagi mereka. Kita boleh nampak daripada dulu, walaupun depa tak jumpa Tuhan tu di mana, depa cipta kat Tuhan sebab ada keperluan merasakan Tuhan tu. Sebab ada feature mungkin kita punya diri kan, mungkin kita memang betul diri kita ni ada satu kira apa ni, bahagian dipanggil rohani. Kita selalu berzuang lah. Kita perlukan something untuk merasakan diri kita dilindungi. That's why diorang cipta agama lah. Kira macam agama tu memang benda tu kira fikrah diorang lah. Kira macam benda tu mesti kan ada. Kalau tak rasa macam kurang kena lah. Macam tak ngam lah. Sebab dia ciptakan agama ni, agama animisme. Dan seterusnya macam diorang percaya pasal apa? Kewujudan alam itu jadi selepas mati. Sebab tu mereka menyembah roh nenek moyang mereka. Sebab mereka duk asal kata nenek mereka moyang mereka mati, tu hadapi ke alam seterusnya kan. Jadi mereka menyembah lagi roh nenek moyang mereka. Lepas tu ajaran Buddha pula mula diperkenalkan pada sekitar tahun 7 Masihi. Dan berkembang di Majapahit. Majapahit. Kita tahu secara tu Majapahit tu sebuah kerajaan yang agak besar kan pada zaman dulu. Dia punya kawasan talukan dia rasanya daripada Thailand sampai ke Pulau Jawa, macam besar dia punya talukannya lah. Kira one of the kerajaan zaman dulu yang agak mantap di situ lah. Empire lah. Jadi Dijazi tuan cerita sikit waktu kedatangan Islam macam mana pula keadaan di bumi Nusantara itu. Menurut kajian Dr. Hafizi bin Muhammad Noor. Ini jangan kita kaji benda ni. Jadi seorang beliau merupakan seorang dia mengkaji sejarah Nusantara. Dalam buku ni bertajuk Dr. Hafizi Muhammad Noor. Takkan tak kenal Dr. Hafizi bin Muhammad Noor, pengurusi Asal Syarif sendiri. Yes. Kalau tengok macam sekarang TV selalu keluarkan dia punya image dia sebab dia sebagai orang yang agak penting dalam Asal Syarif, yang keluar TV kalau yang dengan apa ni, dengan kita punya artis yang pergi ke Gaza kan, dia mesti ada kita jadi pengurusi kan. So memang kat kaca TV memang dia selalu ada, beliau selalu ada. Okey, teruskan. Macam mana? Dan menurut kajian beliau dalam bukunya bertajuk Sejarah Nusantara, Islam tiba di benua Asia seawal kurun hijrah yang pertama. Kurun hijrah yang pertama melalui bukti penemuan kesan-kesan Islam di China. Dia seawal kurun hijrah yang pertama. Kira agak awal sebenarnya. Sangat-sangat awal. Hijrah pertama tu time tu Nabi Muhammad ada lagi lah. Betul tak? Tu Sa'ad bin Lubaid Al-Habsyi telah dicatatkan dalam sejarah bahawa beliau telah menjejakkan kaki di China, di mana beliau menetap di kantong. Kantong tadi lah, macam ada bandar Kuansao tu kantong, ni kantong lah. Di mana beliau membina masjid di sana. Benda ni kita tak pernah dengar benda ni lah sejarah. Dalam sejarah buku sejarah tak ada. Kira time tu sebenarnya para sahabat Nabi Muhammad sendiri dah ada yang pergi ke China lah. Tengok tu kan, Sa'ad bin Lubaid sebenarnya. Kira seawal kurun hijrah pertama. Kira awal, sangat awal. Betul tak? Benar. Ada juga catatan daripada dinasti Tang. Daripada catatan dinasti Tang ni, dia kata telah wujud satu komuniti Arab kat China pada tahun 617 Masihi. Maksudnya dah lama dulu dah ada dah komuniti Arab kat China tu sendiri. 617 Masihi sangat awal lah. And then Islam sampai di Nusantara agak lambat. Agak lambat lah. Kalau kat Terengganu dia sampai pada tahun 1303.
1303 lah kita kata ni. Lepas tu kat Pasai sampai pada tahun 1209 dan kat Brunei sampai awal lagi sikit pada 1048. Ya. Betul. Secara kasarnya 500 tahun 500 tahun selepas kegemilangan Islam kat barat tu. Tu kat Sepanyol dulu. Tapi kenapa Islam tu datang dia sampai lambat kat bumi Nusantara tu? Cuba dia diterangkan sikit. Kalau tengok kalau geografi sendiri pun memang kita nampak bahawa kita punya kawasan Nusantara agak jauh sikit kan kerana di tenggara kan, di tenggara. Memang kedudukannya jauh daripada kuasa-kuasa besar Islam Contohnya Spain. Time tu kira Spain sebenarnya negara yang kuasa besar Islam betul tak? Time tu kan. Benar. So macam sangat jauh. Kau tengok kan, memang sangat jauh kalau dah naik kapal time tu pun rasanya masa bulan-bulan ke kan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Memang jauh benda. So that's why mengenai masa agak lama. Mungkin time tu diorang pun belum terjumpa lagi kawasan Nusantara. Sebab time tu diorang ingatkan hanya ada Spain yang area situ sajalah. Yang keduanya, jika nak dilaksanakan secara konvensional, iaitu melalui cara kekuatan tentera, sangat memerlukan logistik, sokongan logistik. Mesti transport lah. Transport So macam benda tu sangat memakan bajet lah, dan jauh pula tu kan. So kena ada bekalan-bekalan cukup. That's why agak susah sikit. That's why lama sikit sampai ke Nusantara. Tapi dia orang tidak putus asa untuk sebarkan. Itu kita tengok tu dia punya usaha tu kan. Usaha para pembesar time tu untuk menyebarkan Islam. Benar. Dan walaupun juga, jauh. Dan juga antara kita kata sebab ataupun sebab lah. Sebab yang kenapa Islam tak sampai ke Nusantara dahulu, sebabnya Nusantara ni bukan ancaman kepada perkembangan Islam. Kenapa kita cakap itu? Sebab waktu tu orang kata bumi Nusantara ni macam kita ada kerajaan-kerajaan kecil saja yang tidak boleh mengganggu ataupun mengancam langsung kuasa-kuasa besar kat dalam dunia. Tak seperti tak macam Rom, Parsi, Iberia yang boleh mengancam kita panggil apa, empire Islam pada waktu tu. Boleh mengancam penyebaran Islam tak sebenarnya lah. Secara tidak langsung. Jadi Islam atau empire Islam dia pergi kuasai dulu kuasa-kuasa besar seperti Rom, Parsi dan Iberia ni dahulu sebelum sampai ke bumi Nusantara ini. Kita pun tahu masa time tu pun bukan senang nak kalahkan Rom dengan Parsi kan. Banyaknya peperangan berlaku. That's why diorang lebih tumpukan untuk melawan pihak musuh yang kat Rom, Parsi dulu Dan masa yang diambil lama di situ membuatkan kat Nusantara tu agak dikali, macam agak terlambat sikit lah, terlajak sikit lah masanya. Okey, tadi kita dah cerita tentang kedatangan Islam ataupun macam mana Islam tu sampai ke bumi Nusantara. Daripada perspektif buku sejarah kita. Sekarang kita nak cakap tentang perspektif lain pula. Kita keluar daripada kotak, kita keluar daripada buku sejarah kita. Dan kita tengok dalam buku sejarah dia banyak kaitkan kedatangan Islam dengan perdagangan, perkahwinan dan hubungan politik. Tapi sejauh mana kebenaran tu? Kalau dulu saya ingat kalau macam time soalan sejarah tingkatan 3 KPMR kan ada choices ada choices kata Islam daripada melalui perdagangan ke, melalui penyebaran Islam ke, melalui yang lain tu lah. So pilih jawapan yang paling tepat. Biasa jawapan yang paling tepat untuk mengikut buku sejarah ialah melalui perdagangan. So semua kat yang first mesti melalui perdagangan. Tapi sejauh manakah betul fakta itu sebenarnya? Cuma kita kalau kita fikir secara logik pun, kalau Islam tu datang hanya daripada perdagangan, maksudnya orang tu datang sekadar nak berdagang. Tapi dalam berdagang ni aku lah nak berdagang ni, aku pergi sebar Islam lah. Bolehkah Islam tu tersebar? Jadi sebagaimana yang kita tahu dulu, Melaka, Pasai dan sebagainya merupakan dulunya merupakan kerajaan Islam yang agak kuat dan hebat dulu. Sangat hebat dan sangat mantap di situ kan. Jadi kita tertanya-tanya kat sini, benar sejauh mana kebenaran tu?
yang di mana kedatangan Islam tu hanya sekadar daripada perdagangan, perkahwinan dan hubungan politik, ataupun itu semua hanya sekadar pembohongan oleh orientalis barat atau konspirasi barat. Konspirasi barat gitu. Jadi jawab sikit DJ Azizi. Memang betul lah, macam perdagangan tu memang menggalakkan penyebaran Islam, tapi bukanlah semudah itu. Betul lah sebab kuncinya adalah sebab kerja dakwah, kerja penyebaran Islam yang tersusun oleh pelbagai pihak. Okey, pada dari tanah Arab, China, India. Memang ada membalik pada Arab, China dan India. Nampak dari situ kan. Bukan sebab perdagangan sahaja. Kalau macam perdagangan pun kan, kita fikirkan rasanya kat negara Arab, kat negara China tu dah cukup banyak benda dah ada kan. China, India. Kenapa nak pergi ke arah tanah Melayu? Kenapa? Rasa perantus pun ada je kat China tu kan. China, India ke kan. Benar. Walaupun Islam bermula di kawasan pesisir pantai, kan, lepas tu ada hubungan dengan pusat perdagangan, tapi yang tu tak bermakna Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang sahaja, ataupun kita boleh kata majoriti, ataupun yang tu sebab paling besar sekali. Tapi Islam disebarkan oleh para duat, ataupun pendakwah-pendakwah yang dulu yang datang untuk menyebarkan Islam. Dan pedagang dan yang kemakmuran yang datang bersamanya adalah menjadi faktor sokongan. Betul. Kita nak ubah kita mindset sebab bukan sebab perdagangan yang buatkan kita Islam sekarang ni kan. Boleh kata macam tu lah. Bukan sebab kalau penjasa perdagangan memang sangat senang kan. Tapi macam tu bukan. Benda tu agak lagi rumit pada tu. So kita kenalah hargai sebenarnya. Hargai usaha dia orang tu. Usaha kita punya kawan-kawan dahulu yang berusaha menyebarkan. Hari tu kita ada cerita tentang macam mana Islam, Nabi Rasulullah SAW tu sendiri bawa Islam di Mekah dan Madinah tu. Dan kita dah tengok bolehkah jadi semudah tu. Macam Nabi Muhammad ni, macam dia pergi berdagang, dia pergi ke Syam tu, aku nak sebar lah Islam kan. Dia pergi sebar-sebar, pop-top satu Syam Islam. Tak ada. Dia tak semudah itu. Dia perlu memilih sahabat-sahabat yang paling terbaik. Dapat tentangan, kena caci maki, kena ancaman bunuh dan sebagainya. Jadi kita tak boleh kata pedagang Islam datang, Arab datang ke tanah Melayu, pop-pop bagi-bagi, kata aku berdagang kan, nak dagang ala-ala tu aku sebarkan Islam tu. Jadi sebab kita rasa senang sangat cara kedatangan tu, jadi kita tidak hargai sejarah kedatangan Islam ke bumi Nusantara kita. Sebenarnya yang first motif dia datang ke Nusantara sebenarnya ialah menyebarkan Islam. Di samping Islam tu sendiri berdagang. Sebab kita tahu menyebarkan Islam tu, sebarkan. Kita berdakwah ni, kita dulu kita belajar kan, sekolah rendah kan. Semua orang tahu. Kita asyik kata dakwah tu wajib. Dakwah wajib. Memang benar. Apa-apa pun dakwah kita menyebarkan Islam tu sangat-sangat penting. Betul. Ada tiga lidah, perbuatan, belajar duluan dengan hati kan. So di situ kita memang menyebarkan Islam sangat-sangat penting. Kiranya bukanlah berdagang di samping menyebarkan Islam, tetapi menyebar Islam di samping berdagang. Apa di situ kan. Kita tengok walaupun dulu ada banyak kerajaan kan, banyak kisah pengislaman bermula dengan pengislaman raja. Kita tengok Kedah, Pasai dan Melaka dan sebagainya. Tapi bukan kerana faktor politik. Ini adalah kerana usaha para duat yang membimbing masyarakat dan mengajar cara Islam dan sebagainya. Okeylah, kita penat bercakap pasal. Yalah, sebelum kita masuk ke dalam fasa penyebaran Islam dan pengislaman kat Nusantara, mari kita lihat dulu lah Kita rehat dulu sekejap. Masuk fasa-fasanya. Kita lihat dengar satu lagi dedikasi daripada saudara kita dan saudara kita. Saudara kita daripada Ok Leong ya? Saudara kita pada Ok Leong, Alim Rahman. Minggu lepas dah amboi kemain dia kan. Minggu lepas dah dedikasi pada diri sendiri. Minggu ni dia dedikasikan kepada diri dia sendiri lagi. Diri sendiri lagi. Kemain dia ni hebat orang macam ni hebat. Tapi di ucapannya, dalam ucapannya ada selitkan. Adalah dia geng-geng dia kat Ok Leong. Semoga diri ini sentiasa cool bersama rakan-rakan di Ok Leong. Sebut sikit nama rakan-rakan dia. Razin, Syamil, Wusdan dengan Mak Min.
boy. Dia. Jadi apa lagu yang didedikasikan kepada diri dia sendiri ni? Lagu ni bukannya salah ni, daripada Sami Yusof. Yang dia buat live concert kat Alexandria. Alexandria. Ya, Alexandria, yes. Itu Tala al-Badru alaina. Tala al-Badru alaina. Yes, al-Badru alaina. Okay, mari kita dengarkan Rada Bekas Karar. Biasa kita dengarkan Tala al-Badru alaina. Okey, itu tadi daripada Sami Yusof. Yes.
Apa dia lagu Tola'al Badru Alaina kalau Dijazi tahu? Soalannya agak menarik. Sebab saya tahu pasal lagu ni, macam selalu dengar benda tapi tak silap saya kan. Tak silap saya lah. Masa perjanjian Hudaibiyah. Dan masa tu, time tu Nabi Muhammad datang ke Madinah. Time tu dipanggil tak apa nama dia. Lupa apa nama dia. Tapi sampai Madinah, kiranya orang Ansar. Ansar dia menyambut kedatangan Nabi dengan nyanyi lagu ni. Tak salah saya lah, betul ke? Waktu hijrah hantamah lah, waktu Nabi sampai. Nabi sampai dengan Sayyidina Abu Bakar. Setepat lah tujuan pasal saya kan. Cuma perjanjian Hudaibiyah bukan perjanjian Hudaibiyah lah. Hijrah sebenarnya, Hudaibiyah tu perang. Mana Hudaibiyah? Salah sikit situ. Okey, kita teruskan dengan fasa penyebaran Islam dan pengislaman kat Nusantara. Okey, kita akan cerita secara ringkas lah. Jadi fasa yang pertama di pusat perdagangan dan pelabuhan. Iaitu waktu kat Samudra, di Pasai, Melaka, itu Banten di Jawa. Lepas tu pada fasa kedua, lahirnya pusat-pusat perkembangan ilmu kat Pasai, Melaka. Fasa ketiga, berkembangnya dakwah ke daerah pesisiran pantai. Contohnya Kalimantan, Mindanao, Hulu dan Sulawesi tahu kan, ada pantai laut Sulawesi situ kan. Tahu ke mana kan. Jadi bila dah habisnya daerah pesisiran pantai, mulanya penyebaran Islam ke kawasan pedalaman. Itu fasa keempat. Tengok dia punya strategi dia sangat menarik lah, sangat teratur, tersusun. Jadi yang fasa kelima, pertembungan dengan penjajah Portugis dan Sepanyol untuk mempercepat pengislaman dan pengukuhan. Contoh di Aceh, Maluku dan Jawa. Maksudnya mereka berperang lah. Terpaksa lah berperang pasal waktu tu Portugis dan Sepanyol dan sebagainya, mereka saya cakap jajah tempat ni. Jadi perlunya orang panggil apa, ambil bahagian ataupun kacau lah Mak Duan. Sebab nak menyebarkan Islam, cepatkan Islaman dan pengukuhan Islam kat tempat tu. Kalau tengok kan, antara tuduhan orientalis barat, kiranya ahli sejarawan barat lah, orientalis barat, dia mengatakan kedatangan Islam tidak bawa apa-apa kesan pada orang Melayu. Kenapa tu? Sebab orang Melayu masih berpegang lagi daripada adat. Tapi kalau kita tengok kan, Islam banyak membawa pembaharuan dan kemajuan dalam peradaban Melayu. Banyak tengok, sangat banyak. Contohnya dari bahasa. Sebab Islam, bahasa Melayu tak ada lah apa-apa macam perkataan pun yang berkata tadi kan, macam sabar pun tak ada. Ikhlas pun tak ada kan. Sebab tak ada perkataan yang menggambarkan akhlak tu. Kiranya rasanya orang Melayu dulu, macam orang asli lah kan, orang asli dulu, orang Malaya ke orang Melayu dulu, tak ada pun sifat ikhlas, sifat sabar. Nampak tu macam mungkin tak ada ataupun tak ada benda yang boleh menggambarkan benda tu lah. Tak ada words yang boleh menggambarkan. So datangnya Islam, banyak perkataan diadaptasikan, dimasukkan, adalah sabar semua tu untuk digunakan untuk komunikasi harian. Itulah bila pendakwah Islam datang, mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu tu orang kata apa, dia tak tercemar lagi. Faham tak? Dia tak tercemar lagi. Dia ada bahasa yang biasa, yang asas yang untuk komunikasi harian dia. Tak ada lagi yang ni. Jadi diterapkan perkataan-perkataan bahasa Arab, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan Islam dan sebagainya, sampai bahasa Melayu tu dapat jadi bahasa perantaraan, sampai jadi lingua franca. Tengok, ada kata sampai Lisbon kat Portugal dengan kat Venice Itali guna bahasa tu. Ni jauhnya. Nampak di situ macam betapa hebatnya bahasa Melayu kan, sebagai lingua franca. Sampai Lisbon dan Venice sampai kan. Bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa dan kebudayaan dominan di tanah Nusantara sewaktu tu. Minta maaf lah ke kaum Jawa sekalian. Bahasa Jawa ditukar lah, digantikan dengan bahasa Melayu. Tapi bahasa Jawa pun still ada bahasa sebenarnya dengan bahasa Bugis tu. Jadi kita tengok pula pada segi tulisan itu sendiri. Yes. Arab datang dengan membawa tulisan Jawi. Dan menggantikan tulisan Palava atau Devanagari dan rencong surat. Betul. Dan
yang digunakan sebelum itu. Jadi itu memcepatkan lagi perkembangan bahasa Melayu. Kita ingat surat menyurat pun semua guna bahasa Jawi. Tulis surat pun semua dalam bahasa Jawi kan. Bahasa Even Jawi, tulisan Jawi. Tulis Jawi. Even orang dulu orang Cina dengan orang semua orang India semua kena macam tak dia lagi power bahasa Jawi. Dia power berbaca bahasa lah kira. Power tulisan Jawi daripada kita sekarang ni sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah sebenarnya. Sebab benda tu ialah macam apa ni? Tulisan untuk alat menyurat. So memang semua orang memang sangat mahir dalam tu kan. Kini dia orang lagi power pada kita sebenarnya dalam apa tulisan Jawi. Orang Cina dulu, orang India dulu lah. Tapi itulah betapa pentingnya tulisan Jawi sebenarnya. Impact tu lah. Impact dia situ lah. Jadi bila kita tengok pula daripada segi ilmu, Yes. Islam mengangkat tahap ilmu kat Nusantara tu. Dia menggantikan mitos-mitos Hindu, seperti hikayat Seri Rama, atau apa lagi kita pernah dengar, hikayat Pandawa 5. Banyak lah, banyak Sang hikayat. Hyang Kama Hayanikam, yang pelik-pelik lah, para kisit lah, parasit lah, dengan banyak. karya yang berteraskan ilmu dan pemikiran. Dia gantikan dengan karya yang berteraskan ilmu dan pemikiran. Sebab banyak mitos-mitos Hindu dulu yang Tuhan tu perang dengan Tuhan ni, kan? Betul. Yang ni cinta tu cinta ni dan sebagainya. Tapi ubah. Ubah tu kan. Dan kan diubah dengan hikayat Amir Hamzah. Amir Hamzah, hikayat hikayat Amir Hamzah. Muhammad Hanifiyah. Muhammad Hanafiah. Muhammad Hanifiyah. Kalau dengar kan, kalau ingat lagi kan, hikayat Muhammad Hanifiyah tu digunakan untuk menaik semangat para tentera. Para tentera perang kan. waktu dulu Betul. dengan So hikayat ni bukanlah hikayat saja. Hikayat macam kiranya itulah sastra ataupun hasil apa ni? Hasil orang yang boleh menyaitkan semangat. Kira bukan hanya just dengar sebagai halwa telinga, tapi sebagai untuk menaikkan semangat. Kira kill two birds with one stone lah. Macam banyak semua ada. Everything ada situ lah. Dan juga ada hikayat Umar Umayyah. Yang kita tahu hampir tidak diketahui tokoh-tokoh ilmuwan sebelum Islam. Itu selepas datangnya Islam, lahir ilmuwan ternama seperti Jauhari Al-Bukhari, Nuruddin Al-Raniri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani. Banyak lah kan. Banyak. Ya, macam Jauhari Al-Bukhari saya rasa kan. Tahu apa peribahasa kan? Hanya Jauhari mengenal manikamnya. Mungkin lah saya rasa berasal pada ahli ilmuwan. Kita tak pernah dengar pun apa ahli ilmuwan ni diperkatakan dalam sejarah buku cerita. Tapi ada peribahasa yang mengaitkan dengan dia. Saya rasa lah beliau mengaitkan dengan beliau lah. Jauhari mengenal manikamnya. Kita bahawa sebelum kedatangan Islam, ilmuwan-ilmuwan tu kita tak tahu kan ada ke. Memang tak sure kan. Bila datangnya Islam, lahir ilmuwan-ilmuwan yang ternama seperti ini. Kau tengok undang-undang pula kan. Ada dulu undang-undang undang-undang Tanah Melaka. Undang-undang Laut Melaka. Laut Melaka semuanya berteraskan syariat dan membawa keadilan kepada penduduk-penduduk Melaka. Pada semua penduduk kan. Banyak lagi tu Ada lain lah. Contohnya seperti Sidi Bina dan Ibu dan Bersatukan. Ini keislaman. Ini kita dah belajar kan tentang sejarah before ni lah. ya, benar. Jadi sebelum kita pas kepada penjajahan barat, maksudnya kita cerita tentang Islam sewaktu penjajahan barat, Islam di Nusantara semasa penjajahan barat, kita akan baskulir sekejap kepada dedication lagu. Dedication kita. Okey. Kali ini ni menarik. Menarik Daripada seorang saudara ni daripada Besançon. Dulunya kan ada Dulunya di Toulon dia. Sekarang dia berada di Besançon. Hidup berdua. Namanya Faiz Aminin. Kan? Mana ada. Salah orang. Ya, salah orang. Namanya apa? Namanya macam banyak orang bersonsong sebenarnya. Yalah. Kawan semua sonsong ke. Banyak kawan sonsong. Sila baca. Namanya Amaluddin Safiuddin. Ya. Ini ditujukan kepada Emilia Hanis. Amaluddin before kat Toulon ni dia kat Marseille sebenarnya. Mau pindah ke Besar. Ditujukan pada siapa ni? Ditujukan kepada Emilia Hanis yang sebut hari. Ya Allah. Dengan tajuk lagu yang diberi Muslimah Nazli Johani. Dengan ucapannya kepada Emilia Hanis,
Semoga menjadi muslimah sejati yang diredai Allah. Lepas tu tambah smiley kat belakang. Sweetnya, short and sweet. Short and sweet. Main. Short and sweet. Okay, kita dengarkan lagu ni. Rada bukan sekadar. Lalu biasa kita dengarkan Muslimah. Oh muslimah, Allah cinta kepadamu. Rasulullah kasih padamu. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, memandangmu menyejuk hati, menundukkan nafsu hati yang goyah. Keayuan wanita solihah, indah peribadi, tulus hatinya. Oh muslimah, kecantikan yang sebenar pada tutur kata, penuh berhikmah, mempertahan kehormatan dirimu dengan pakaian mentaati Allah. Oh muslimah, kau masuk ke syurga, solat 5 waktu dan berpuasa, menundukkan pandangan matamu, mentaati suami yang tercinta. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati.
aku angkuhnya hidupku ini, hingga lupa akan kasihmu. Ku dustakan nikmatmu, ku tinggalkan semua perintahmu. Tak peduli laranganmu, seolah diri tak takut mati. Ampuni aku ya Allah, ahli dosamu kini bersujud. Ampuni aku ya Rabbi, tak kuasa hambamu ini. Nanti jika ku mati, saat tanah menghimpit diri, menangiskah jasadku nanti, saat kuburku gelap sendiri. Apa di mahsyar nanti, cukupkah bekalku ini? Tertangguhkah amalku nanti, hingga azab hanguskan hati? Ampuni aku ya Allah, ahli dosamu kini bersujud. Ampuni aku ya Rabbi, tak kuasa hambamu ini. Nanti jika ku mati, saat tanah menghimpit diri, tertangguhkah amalku nanti, hingga azab hanguskan hati? Ampuni aku ya Allah, ahli dosamu kini bersujud. Ampuni aku ya Rabbi, tak kuasa hambamu ini. Ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Ampuni aku ya Rabbi, la ilaha illallah. Itu dia tadi. Kita dengarkan lagu apa? Daripada New Eta hingga di Padang Mahsyar. Aha, Padang sebenarnya Mahsyar. lagu tu adalah dedikasi. Cuba sebut sikit dedikasi. Dedikasi daripada saudara Dedikasi. kita yang kat Tulong. Tulong yang bernama Abdul Harim Muhammad. Yang ditujukan kepada buat member-membernya kat Tulong, kawan-kawan ya. kat Tulong. Yang Apa ucapan ucapannya, semoga masing-masing sihat sejahtera dalam iman. Belajar rajin-rajin dan sentiasa ingat matlamat hidup masing-masing. Assalamualaikum. Smiley kat ujung. Oh, smiley. Waalaikumsalam. Okey, tadi kita kat mana? Kita cakap kita akan ceritakan tentang Islam di bumi Nusantara sewaktu penjajahan barat. Yes. Yang kita teruskan lah. Sewaktu selepas saja kejatuhan Islam di Granada, Spain dan Granada, Portugal. Spain. Di Granada, okay, bila jatuhnya Islam kat Granada tu, Spain dan Portugal depa ni pun tangani perjanjian untuk memecahkan dunia kepada dua bahagian.
Itu satu bahagian untuk Spain dan satu bahagian untuk Portugal. Dia kemainan. Mereka tu waktu tu depa ni nak luaskan kuasa dan paling penting sekali menyebarkan agama Kristian tu sendiri. Di Amerika Latin contohnya, sebelum kedatangan Spain dah wujud peradaban seperti Mayan dan Aztec. Mayan tu yang popular dengan kedai Mayan tu. Dulu memang dia punya komuniti asal ialah Mayan Aztec. Mayan Aztec tu ya. Bahasa dia orang sendiri. Tapi datang je penguasa Spain ni. Beliau berjaya mereka berjaya menghapuskan nilai dan peradaban lama dan ganti dengan ajaran di bawahnya, termasuk bahan bahasa dan budaya. Kiranya dulu bahasa Mayan dengan Aztec Tapi sekarang ni kau tengok kan, kalau Mexico ke area situ semua kan, dia cakap bahasa Sepanyol. Perasan tak? Benar. Dia punya apa ni, adab dia pun dah berubah, dia punya everything pun berubah. Mereka buang secara total. Terus peradaban Aztec dan Maya tu hilang. Hilang semua punya adab dulu, peradaban lama semua hilang. Tapi akan tetapi kat Nusantara ni kurang berjaya. Sebab apa? Sebab Islam berjaya dipertahankan. Lepas tu kenapa? Kerana ada yang berjuang untuk mempertahankannya. Dan siapa yang mempertahankan? Iaitu masyarakat Islam sendiri di seluruh penjuru Nusantara. Sebab dia orang memahami apa yang dia orang belajar sebenarnya. Tak faham Islam tu. Sebab tu kita dengar apa Tok Gajah lah, Tok Janggut. Yang kita tengok dalam sejarah British cop pengganas, penentang dan sebagainya kan. Betul. Ini kata penentang dia kena gantung terbalik kan, dia hukuman mati dia. Sebenarnya mereka tu dah pejuang dan mempertahankan Islam. Apa bila kita tengok dalam buku sejarah tu, apa sebab penentangan? Sebab cukai. Sebab tanah lah, sebab tu lah, sebab ni lah. Padahal mereka mempertahankan Islam tu sendiri. Tengok apalah buku sejarah kita ni kan. Sebab cukai pun dah kena bunuh. Sampai gantung terbalik. Main kan. Tu dia. Dia gantung sebab tu dia orang kira macam cuak lah sebenarnya. Kira kalau dia orang tak hapuskan mungkin yang macam terganggu sebenarnya, macam Islam makin akan berkembang dia tak nak apa yang jajah ni sebenarnya. Nampak di situ lah. Jadi kita tahu Islam yang datang pada kita di Nusantara pada hari ini adalah hasil perjuangan darah nenek moyang kita yang tak tunduk dengan mudah kepada orang depa ni tak tunduk secara mudah macam orang-orang kat Amerika Latin dahulu. Mayan dengan Aztec tu lah, tak seperti dia orang lah. Dan kalau Islam hanya tersebar hanya sebab nak berniaga ataupun sebab politik ataupun sebab nak kahwin saja, betul. Tak mungkin masyarakat pada masa itu memperjuang habis-habisan untuk mempertahankan agama Islam tu. Mana ada datang-datang, aku nak kahwin lah sebab tu. Point level macam betul lah. Memang sangat logik di situ kan. Nampak situ kan, sangat logik di situ. Nampak Islam dipupuk dalam hati sampai sanggup mati untuk Islam. Demi Islam. Tak takut mati demi Islam. Mungkinnya dia punya pemahaman tentang Islam tu sangat mendalam dan memahami tanggungjawab sebagai seorang Muslim di muka bumi. Kita cerita sikit pasal waktu dulu yang Portugis datang ke Nusantara tu untuk 3G. Gold, 3G bukan 3G tu kan. 3G tu. God, gold dan glory. Acap kali cerita pasal gold atau kekayaan, kuasai Melaka dan perdagangan rempah. Untuk panaskan badan lah, apa-apa tu kan banyak. Dia kata Melaka merupakan kunci pada perdagangan antarabangsa. Kat Venice pun semua kan. Tapi sebab terbesar adalah God. Ataupun agama. Dia pun nak sebarkan Kristian dan paling utama sekali untuk menghancurkan Islam. Jadi dilaporkan kan, Vasco da Gama dalam satu tulisannya oleh dia punya penolong dia, bantu dia, assistant dia, bercita-cita mahu menawan dan menjatuhkan Mekah dan Madinah. Benar. Ada dia sebut. Sebab Mekah Madinah time tu sangat kota di mana kota utama umat Islam. Kota yang sampai ke sekarang lah. Betul, sampai sekarang. Dan mereka juga nak jadikan Tanah Arab sebagai gurun yang kering kontang. Dan semasa pelayaran ke Asia Tenggara tu, bila bertembung dengan kapal yang orang-orang yang nak pergi haji, mereka bakar dan hancurkan kapal tu. Betapa kejam di situ kan. Betapa dia orang takut sebenarnya. Dia orang inferior. Dia takut sebab dia tahu macam agama Islam tu sangat sangat diterima ramai. Dia orang takut sebenarnya. Dia orang cuba di situ sebab dia orang bakar semua kan.
Dan kita juga tahu kan. Lepas tu bila dia sampai kat Melaka dan depa berjaya tawan Melaka, apa depa buat? Depa robohkan istana, depa roboh masjid. Ambil kubur sultan dan ulama apa semua, ambil depa punya batu-batu nisan tu, buat kubur Eva Musa. Nak tunjukkan dendam dan perasaan mereka pada Islam tu sendiri. Jadi mari kita berpilih kepada kesimpulan. Apa simpulan daripada semua benda yang kita cerita panjang lebar ni daripada awal tadi? Memang benar lah, macam Melaka jatuh dalam masa yang sangat singkat kepada Portugis. Tapi sejarah bersebenar bukan soal menang atau kalah, tapi bagaimana kita menolak menentang apa yang cuma dibawakan. Kita kalau ditaluk, kalau kita punya jati diri kuat, penjajah tak dapat melawan kita. Ya, benar sekali. Dijajah sebagai sekadar luaran kata, tapi dalaman dia tak dapat dijajahkan kita kan. Benar. Maksudnya segala budaya dan ajaran yang dibawa tu kita tak ikut sewenang-wenangnya. Walaupun dijajah daripada orang panggil apa? Daripada skop kerajaan, tapi dalam hati kita tu tak dijajah. Betul. Itu yang paling penting. Janganlah hati janganlah dijajah dengan benda-benda anasir-anasir ni ya. Anasir-anasir. Kita boleh nampak umat Islam pada masa itu berjuang untuk pastikan Islam kekal kat Nusantara ni. Semua kerajaan Islam di Nusantara bersatu, tak kira bangsa, untuk pertahankan walaupun bukan bangsa Melayu tapi agama Islam. Agama Islam, agama yang jadi ujukan, bukanlah warna kulit ke apa-apa, bukan. Dia bukan nak pertahankan bangsa tu. Bukan nak pertahankan bangsa Melayu, tapi agama tu yang pertahankan. Sekarang aku tengok kan every negara Arab sendiri pun dia pertahankan bangsa je. Arab Morocco, Arab Algeria, macam even Arab tu pun ada Arab terbagi-bagi lagi lah. Macam kiranya dia punya semangat apa ni, asobia ada banyak lagi tu kan. Di sini kita dia orang memetik agama dulu. Benar. Religion is the first, itulah. Benar. Tapi mal'uzmu, unfortunately umat Islam pada hari ini in present ni tak menghargai pun perjuangan-perjuangan dahulu ni. Ditambah pula dengan sejarah yang disorok atau tak diceritakan. Itu tengok kita satu punya sejarah masalah kita, semua sorok, semua sapu masuk bawah kapet. Tak mau beritahu. Bayi nampak hak merapu-merapu lah. Tak berdagang lah, cukai lah, memberontak lah, tu je tahu kan. Dan hari ini kita boleh tengok banyak orang-orang Melayu, bangsa Melayu, dia mengutamakan bangsa Melayu itu sendiri tapi bukan Islam. Tak habis-habis dengan Malay superiority. Tak habis-habis bangsa Melayu peran sejibuan Banyaklah. Saya merasakan Islam tu hanyalah hak milik Melayu. Padahal Melayu Islam dia mula bangun hanya kerana kedatangan Islam tu sendiri. Betul. Jadi apa yang penting kat sini, perlulah mula mengubah mindset kita hargai sejarah Islam yang dahulunya kita ambil ambil pengajaran yang sebetulnya Islam datang bukan dengan secara senang, susah. Bukannya senang, hargai. Bila dapat Islam tu bukan senang nak dapat Islam tu. Bila dapat Islam tu dia penjaga betul-betul. Berjuang untuk mempertahankan agama Islam tu sendiri. Tapi sekarang banyak kita tengok Islam agama senang dijual beli. Dijual beli. Itulah betul. Agak sedih sebenarnya kalau lah penyebar Islam zaman dulu tahu bahawa apa kita buat sekarang ni kan. Nescaya mereka sangat sedih lah. Betul lah, sangat sedih. Kecewa sekali sebab itu lah, kita menjual belikan kita punya agama sendiri. Kita lah kena mempertahankan agama Islam kita sebenarnya. Sebab it's the thing. Jadi kami menyeru pendengar-pendengar di sana, kita ubah mindset kita. Kita open sikit lah. Kita open sikit mindset kita, open sebuka-bukanya seluasnya. Apa yang penting sekali adalah mempertahankan kita punya agama itu. Bukanlah bangsa, keluarga, nama, harta dan sebagainya. Yang paling penting sih kita mempertahankan agama itu. Dan kita hargailah. Sebab dengan menghargai, dengan tahu sejarah ni lah kita dapat buat
dapat pengajaran, tak mengulangi kesalahan yang kita buat dulu, dapat ulang balik apa kegemilangan dahulu dan sebagainya. Itulah yang paling penting. Itu yang sejarah sebenarnya. Bukanlah sejarah untuk periksa, sekadar untuk okey. Tapi sekadar kita sebenarnya sejarah untuk kita meneliti apa yang kita buat sekarang ni, dan kita mengikut apa yang best masa dulu, dan kita tinggalkan apa yang kita buat salah dulu lah. Faham tak? Tu sejarah is like for us to, I mean like to move forward, I would say. Betul lah. Okey, jadi itulah pengakhiran untuk kesimpulan kita pada malam ini. Jadi sebelum kita basculate kepada berita radar, kita akan dengar lagu lah. Dan dedikasi. Jadi saya nak mengucapkan selamat datang. Ada seorang ni, dia tegur saya. Dia kata suruh sebut nama dia kat pemain. Jadi saya mengucapkan selamat datang lah kepada Pak Din. Pak Din, selamat datang kan. Baru start dengar kan. Main lah. Salute Mac. Jadi kita mulakanlah silakan dengan dedikasi yang terusnya. Daripada kita punya saudara saya rasa kita punya seorang yang kita kenali, sangat kita kenali, iaitu Encik Syahir kita. Encik Syahir daripada mana? Daripada Paris. Paris di sini. Yang baru menggantikan Encik yang sebagai PPL baru menggantikan Encik Faris. Ya, Encik Faris PPL. Jadi tujukan kepada semua student Malaysia. Terima kasih, terharu saya. Terima kasih. Dengan ucapan selamat belajar, ingat tanggungjawab, ingat ibu bapa, ingat asal usul. Terima kasih Encik Syahir. Kita dengar lagunya iaitu daripada Hasbunallah. Daripada Yoga Al-Ghazali sebenarnya. Lagunya apa? Hasbunallah. Yes, dengarkan ada bukan sekadar radu biasa kita dengarkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ku coba renungi semua detik waktu yang telah berlalu, menyisakan perih di hati, mengingat keangkuhan diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ku coba sandarkan jiwa hanya pada Allah semata, hingga rasa beban pun sirna. Sepenuh hati serahkan padanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh, cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung.
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maafkan kami. Wahai cik adik, jangan merajuk. Maafkan kami si bujang lapuk. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela hai kena ketuk. Nandung-nandung dayang sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Betul tuh, Pai. Suara siapa, Gan? Maafkan kami. Tak lama itu si Rustu. Malam-malam begini pun asik main radio saja. Kami. Kalau cik adik tak mau maafkan, kami nak pindah ke Tanjung Rambutan. Wahai cik adik, tidakkah kasihan? Kami nak mati bercerai badan. Nandung-nandung dayang sinandung. Wahai saudari, maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Wahai cik adik, jangan marah sangat. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Kalau cik adik mukanya kelat, ke lubang jendela kami nak lompat. Nandung-nandung dayang senandung. Wahai saudari, maafkan kami. 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 Maafkan
berapa banyak maaf dah. Okey, itu tadi lagu daripada P. Ramlee dengan geng-geng ya. Apa ni Samsudin apa tadi P. Ramlee tu. Lepas tu lagu tu adalah dedikasi kan. Cuba Yeah. sebut sikit dedikasi dia. Daripada saudara kita daripada Bersong-song. Ni Bernama ni Bersong-song lagi lah. Faiz Amili kepada Boleh siapa? pada Kucai nama glamournya. Nama penuhnya Kushairi Jantan. Oh, jadi jantan. Nama Kucai ataupun AP lah. Oh, boleh. AP ya. Yang lagu tadi udah dengar kan? Maafkan kami. Rambi and the gang. Dia punya ucapan tak ada sebenarnya. Ada something apa ni. Tak nak kena apa apa ni. Oh, Smiley. dia bagi peace. Oh, Peace. peace. Main. Dia tu peace. Mata smiley dan peace di ujung dia. Oh, cantik dia. Oh, V tu peace eh. Itu saya tahu sebenarnya. Okay. Terima kasih Faiz Amin. Okey, jadi apa-apa tanpa kita buang masa, kita baskulir ke Berita Radar. Kita dah dengarkan. Berita Radar. Mempertahankan hak asasi kemanusiaan bagi banduan penjara Israel. Puluhan rakyat dan institusi negara serta hak asasi manusia telah menganjurkan duduk bersama berpadu dengan tahanan Palestin di penjara Israel, terutamanya pemogok kelaparan. Mereka duduk beramai-ramai di hadapan Ibu Pejabat Palang Merah Antarabangsa di Nablus. Wakil-wakil penduduk Palestin dan PPS berkata dan keluarga banduan telah mengambil bahagian dalam 7 perasaan itu, menyuruh Palang Merah Antarabangsa untuk bercampur tangan dalam memberikan tekanan kepada kerajaan Israel. Semasa sesi 7 perasaan, peserta menekankan keperluan untuk mengaktifkan isu banduan dalam forum-forum antarabangsa untuk memberikan sokongan terhadap banduan Palestin. Berita seterusnya. Komando Palestin ditahan. Rejim Zionis Israel berkata pada malam Isnin lalu, komando Palestin yang menyerang askar Israel dan rakyat Israel yang lain pada akhir November tahun lepas telah ditahan di penjara Israel. Akhbar Hebrew Yediot Ahronot berkata bahawa bekas banduan penjara yang bergabung dengan Puak Fatah telah menyerang peronda Israel di Beit Fajar, selatan Bethlehem tanpa berlaku kematian. Akhbar melaporkan bahawa senarai dakwaan telah dibentangkan di mahkamah terhadap 5 rakyat Palestin untuk serangan tersebut. Turut dilaporkan, bekas banduan penjara yang terlibat telah membuat pengakuan serangan. Okey, itu tadi berita radar. Apa ni, short and sweet. Sweet. Okey, sekarang kita sampailah kita punya segmen yang seterusnya yang kita tunggukan, Ataupun segmen terakhir kita iaitu Trivia Radar. Trivia boleh kat Trivia trivia. Radar. Random facts, anything from A to Z. From A to Z, subject A to Z lah. Ambil random mana-mana pun kita tengok trivia menarik, kami akan sampaikan kepada anda pendengar radar di luar sana. Sebagai culture general ataupun bahasa Inggeris ni lah general knowledge ataupun ni pengetahuan lah. Okay, trivia yang pertama. Trivia yang pertama, kuku tangan tumbuh 4 kali lebih cepat daripada kuku kaki. Pernah try tak? Cuba main ukur. Ukur lah saya. Try potong kuku jari hari ni, lepas tu potong kuku kaki, lepas tu lepas minggu try ukur tengok. Tapi kalau macam saya pun memang selalu potong kuku jari di tangan lah. Di kaki memang jarang sikit lah. So bermakna macam mana betul lah fakta ni lah. Dan seterusnya, trivia seterusnya, rama-rama merasa makanan dengan kaki mereka. Boy, tak ada lidah lah. Kaki mereka dia rasa makanan dengan kaki. Maksudnya dia punya sungut yang boleh lipat lepas tu panjang tu bukan rasa tau.
Bukan. Kaki dia yang function untuk merasa makanan. Macam mana tu ciptaan Allah. Tapi hebat itulah Allah. Tapi anda semua pula janganlah merasa makanan dengan kaki. Itu lain macam lah pula kan. Trivia yang seterusnya, ketiga. Trivia yang ketiga. Tahu tiram? Tiram tahu kan? Yang apa? Oyster. Yang boleh keluarkan mutiara tu kan? Tiram dia boleh berubah antara jantan dan betina. Boleh berubah? Kalau manusia boleh buat transseksual kan. Dia ni senang-senang dia boleh ubah jadi jantan, lepas tu dia boleh jadi betina. Oh, depends lah, ikut mood dia lah. Nak jadi lelaki ke macam mana, jantan ke atau betina. Tak tahulah ikut mood ke macam mana. Tapi dia boleh ubah. Saat jadi jantan, saat jadi betina. Tapi sama je oyster tengok kan. Kalau jantan betina rupa sama tak? Tak tahu lah. Tahu lah dalam macam mana kan. Tapi itulah ciptaan Allah kan. Sangat menarik. Okay, Trivia terakhir lah kan. Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak boleh melompat. Tak boleh melompat. Main. Biasanya kita nampak kan ada gajah yang dalam circus kan boleh lah. Boleh dia angkat kaki lah. Dia angkat kaki kan, tak melompat. Tak nampak kan gajah melompat. Walaupun sebab benda berat, orang kata macam gajah berat, dia punya alasan. Tak juga sebenarnya. Ada je benda macam mamalia yang berat yang boleh melompat. Tapi itu ciptaan dia, memang dia punya fikrah dia. Gajah tak boleh melompat. Satu mamalia yang tak boleh melompat. Mamalia lain sebenarnya semua boleh lompat. Bukan terbang lah, melompat sikit. Itu je lah TV lah. Rama-rama lah, gajah banyak kata. Belajar hari ni benda-benda yang menarik. Okay, dengan itu kita sampailah ke penghujung radar. Dah habis dah. Terlebih sikit masa kan, 1 jam setengah. Okay, jadi kalau ada salah silap dan sebagainya, kami memohon maaf lah daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minta maaf lah para pendengar sekalian. Kalau ada salah. Kuku kaki yang tumbuh 4 kali ganda lebih lambat daripada fakta yang pembelajaran. Kuku jari. Boleh buat karangan nanti. Okey. Dah kami ingin mengundur diri dengan memberi dedikasi terakhir lah untuk minggu ini. Apa dedikasi terakhir? Tersebut sikit. Saudara kita daripada mana? Daripada Bersonsong. Bernama Tahir. Macam Faizal Tahir tapi nama dia Tahir. Kepada siapa ni? Kepada Faizal Sadali, Jo. Dengan ucapan salam buat pendengar radar, dan kepada Faizal Sadali, kahwin nanti ajaklah aku makan nasi minyak. Kahwin nanti ajaklah aku makan nasi minyak. Makan aku makan nasi minyak. Tu dia. Jadi sebenar ucapan dia yang sebut pasal kahwin-kahwin ni, lagu yang ditujukan adalah lagu Kasih Kekasih daripada Inti. Dia mendalam maksudnya. Boy, tak sabar nak kahwin. Okey, boleh lah. Ni kahwin lah kayaknya. Okey, jadi dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Masa yang sama, di tempat sama. Hari Khamis 5 malam. Okey. Ada bekas kadar. Radio biasa kita dengarkan. Kasih kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ragui sucinya cinta yang kau beri. Kita saling kasih mengasihi dengan setulus hati. Ayah ibu merestui, menyarum cincin di jari. Dengan rahmat dari ilahi, cinta kita pun bersemi.